kemurungan. Apa itu kemurungan, apa itu keresahan, ataupun apa itu depression, apa itu anxiety. Kadang-kadang benda ni mengenirukan, ataupun kadang benda ini kita tengok macam lebih kurang sama je, apa beza dia. So that's why saya bawakanlah hari ni supaya kita boleh tahu okey apa perbezaannya, macam mana kita nak bezakan. So that's why kita akan bercerita kejap lagi. So kejap kita tengok sekarang berapa orang dah ni. Ada 10 orang. Okay, tunggu lagi dalam 3 minit insyaAllah kalau boleh, sebelum kita memulakan. Sebabnya bagi saya satu, kita SKB ni kita kena, yalah kita tahu kan, kita punya group ataupun apa tu MXB yang ada ni memang sentiasa mengutamakan persahabatan ataupun engage, kita panggil hubungan antara grup yang ada. So that's why kita kena pupuk ataupun kita kena share ilmu-ilmu sebegini rupa. Kadang-kadang time, contoh lah, time kita tengah pulun nak kerja hasil ke apa, kan ada orang yang mungkin tertekan ataupun stres, yang kalau dia orang tak pandai nak olah, atau kalau contoh dia orang tak pandai nak jaga, ataupun dia orang nak channel out dia punya stres tu, takut-takut benda lah itu menjadi punca kepada kemurungan ataupun keresahan benda tu berlaku. So that's why kita share sekurang-kurangnya untuk membangunkan kita punya apa nama MXGBN yang ada, dan juga untuk kegunaan akan datang. Saya tak nak tengok komen lah. Balik saya tak nak tengok komen. Tak best. Oh, tengok kat sini. Waalaikumsalam Puan Mariana. Terima kasih. Baru dapat link, tak apa, tak ada masalah. Kat sini ni. So alhamdulillah semua yang tengok sekarang ni semua dah share. Saya nampak kat sini. Semua ada. Okey, tak apa. 1 minit lagi insya-Allah sebelum kita memulakan. Okey. Sambil-sambil tu kita tag lah kawan-kawan kita. Kepada mereka yang dah share, minta tolong tag dulu supaya kita dapat meramaikan, ataupun lebih ramai lagi akan dapat tengok lah. Okey. So insya-Allah sekarang dah 2-3 minit, so kita mula slow-slow lah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari semua. So insya-Allah hari ni kita akan bercerita ataupun kita akan mengupas tajuk berkenaan dengan anxiety, ataupun bahasa Melayunya keresahan. Sebab saya tak gunakan bahasa Melayu keresahan tu, takut kadang-kadang orang yang dah biasa dengar perkataan anxiety tu dia tak dapat nak tangkap apa itu anxiety, apa itu keresahan. So sebab tu tajuk tu saya tulis anxiety. Tapi bagi mereka yang mungkin kurang jelas apa itu anxiety, basically ataupun sebenarnya anxiety itu adalah keresahan, untuk bahasa Melayu dia lah. So kalau kita pergi dulu pada definisi apa itu anxiety sebenarnya, ataupun apa itu keresahan sebenarnya. So kalau kita lihat, sebenarnya keresahan ini merupakan perasaan bimbang, gemuruh, takut ataupun khawatir. Basically sebenarnya kebiasaannya kita akan setiap masa akan rasa resah atau rasa gelisah ni. Sebabnya contohlah hari ni tiba-tiba kan, saya ada presentation, contoh tiba-tiba last minute ada presentation. So tak prepare apa ni, tempat kena terus pergi buat presentation. So kita akan rasa resah, apa benda aku nak buat ni, apa benda aku nak cakap ni. Dia jadi dudap, dia jadi cuak lah nak menghadapi situasi tu. So sebenarnya kalau kita pandai channel ataupun kita pandai kontrol keresahan ini, basically benda tu normal. Sebab benda ni kita akan alami ataupun kita akan rasai setiap masa. Tapi masalahnya bila keresahan ataupun anxiety punya problem ni, dia bermaksud yang rasa bimbang, gemuruh, takut dan khawatir itu, dia punya perasaan tu dia melampau-lampau. Contohlah bimbang dia, bimbang, kena fokus pada bimbang. Bimbang ni contoh, dia ada contohlah dia nak bawa kereta. Okey, dia nak bawa kereta. Dia dah biasa dah hari-hari bawa kereta, tapi mungkin orang yang ada anxiety ni, dia belum bawa kereta lagi dah fikir, apa nama, kalau aku bawa kereta ni ada tak aku terlanggar apa-apa? Ada tak aku nak undur ni belakang ni muat tak? Padahal sebenarnya belakang tu tak ada apa-apa tau, sebagai contoh lah. Sebab dia punya otak tu memikirkan ataupun membayangkan benda yang negatif ataupun benda yang jarang-jarang berlaku lah, tapi ada kemungkinan berlaku, cuma dia membesar-besarkan benda lah tu. So kita tak nak keresahan yang kebiasaan yang berlaku pada diri kita tu akan menjadi melampau ataupun yang tidak kita boleh kawal, yang menjadi luar biasa dan menyebabkan berlakunya keresahan punya ataupun anxiety punya masalah ini.
Kejap lagi saya share lah apa pun simptom-simptom ataupun tanda-tanda uh, kita ni mengalami kerasahan yang luar biasa lah, bukan kerasahan biasa. Kalau kerasahan biasa tak ada masalah. Sebagai contoh, tiba-tiba dikejar anjing, rasa badan tu tak senang duduk. Alamak, macam mana ni aku nak lari ni, macam mana ni. Ataupun tengok dekat, kita nak balik rumah, jalan kaki nak masuk sempang ni, kita tahu depan rumah pakcik Akong ni ada anjing besar. Kita nak jalan, kita fikir anjing tu diikat ke tidak, pintu pagar tu dikunci ke tidak, anjing tu boleh lompat pagar ke tidak. Dia resah. Itu perkara biasa, sebab kita tahu memang ada possibility benda tu berlaku. Tapi kadang-kadang benda tu menjadi di luar kawalan kita, yang menyebabkan keresahan itu menjadi satu faktor ataupun keresahan yang luar biasa. Yang itu yang kita tak nak lah. Okay. Basically kalau tengok keresahan ni, sebenarnya dia adalah salah satu refleks ataupun bila berlakunya keresahan secara normal, badan kita akan menghantar satu signal hormon yang macam kita tengah mengalami ataupun macam mana, kita nak fight ataupun nak menyelamatkan diri. Macam kita punya stres hormon keluar disebabkan kita nak menghadapi masalah, ataupun kita nak menghadapi situasi yang berbahaya. Tiba-tiba kita tengah bawa kereta, tayar tu macam tergerak ke kiri kanan sikit, yang menyebabkan kita punya badan ni automatically akan menghasilkan neurotransmitter punya atau menghasilkan satu hormon ataupun akan menghasilkan tindakan kimia yang akan menyebabkan kita alert, ataupun kita boleh bergerak ataupun kita boleh bertindak dengan baik untuk mengawal situasi time tersebut. Tapi disebabkan benda tidak terkawal, ada jadilah masalah ataupun tanda-tanda kemurungan. Okey, so kita pergi ataupun kita tengok, kita lihat apa benda keresahan. Tengok dia lebih kurang kan. So dia agak mengelirukan bila kita nak bercakap ni. Yang macam saya cakap tadi, yang kebiasaan ni, yang keresahan sekali-sekala ni, atau bahasa Inggeris yang sekali-sekala lah. Ini memang standard kita, yang akan berlaku pada diri kita. Okey, kalau benda tu kita tak dapat kawal, biasanya gangguan keresahan ni dia akan menyebabkan seseorang tu dia berasa takut yang melampau, yang kadang-kadang kita tak ada tahu apa punca dia. Kadang-kadang dia tertekan, dan juga dia tidak rasa selesa, tapi semua tu tak ada punca. Yang kadang-kadang dia fikir, kenapa aku rasa macam ni, kenapa aku jadi macam ini. Semuanya tanpa ada satu explanation ataupun penerangan yang boleh dijawab dengan logik akal. Okay, so punca ataupun antara sebab punca atau sebab utama kita ni mengalami masalah keresahan atau anxiety ni, biasanya macam saya cakap awal tadi, tindak balas kimia otak kita lah. Di mana bila kita berlaku satu peristiwa yang mengejut, ataupun ada dikejar anjing secara tiba-tiba ke, basically tindakan kimia tu akan menyebabkan, kalau tak terkawal, dia akan menyebabkan kita boleh ada masalah keresahan. Dan keduanya, yang ini berbalik kepada kita punya family history, masalah genetik. Yang kita tak boleh nak elakkan. Kalau anda memang ada genetiknya di dalam badan, ada genetik anxiety, memang ada possibility anak beranak anda ataupun adik-beradik anda ada masalah anxiety ni. Dan seterusnya faktor persekitaran. Yang ini faktor persekitaran ni yang faktor sangat-sangat yang kita perlu kita perlu menitik beratkan lah. Sebabnya kenapa benda ni sangat-sangat dekat dengan diri kita. Sebabnya salah seorang daripada ahli keluarga saya pun mengalaminya sekarang. Dan untuk membantu ataupun untuk menghadapi, untuk menolong beliau pun agak susah, kira quite challenge lah. Sebabnya kita orang yang bukan orang yang kita panggil orang yang ahli, orang yang profesional dalam bidang ini. So kita kena pandai bermain dengan kata-kata, takut kata-kata ataupun ucapan kita tu mengguris hati mereka. So anxiety ni dia tak macam kemurungan, tapi kebiasaannya orang yang ada anxiety ni lebih dekat 59% orang yang ada masalah anxiety ni, ataupun orang yang ada masalah depression ni ada anxiety. Hampir 60% orang yang ada masalah depression ataupun kemurungan ni biasanya ada anxiety.
Anxiety ni bukan punca utama orang ada keburungan, tapi dia adalah kebiasaannya. Okey. So masalah yang faktor persekitaran ni saya nak cerita ataupun nak tunjuk apa faktor-faktor persekitaran yang boleh, yang kadang-kadang kita tak perasan, oh ini ke punca yang boleh menjadikan aku ada masalah anxiety ataupun keresahan. Yang ini kita pergi kepada contoh sekarang tengah bekerja. Okey, stres di tempat kerja, sama ada nak rushing hantar semua assignment ataupun semua paperwork dengan dekat dengan due. Lepas tu mungkin kat tempat kerja kita selalu mungkin ada, kita panggil budaya di tempat kerja yang tidak berapa enak. Okey, macam contoh isu sekarang yang agak panas kan, pasal isu doktor houseman. Kebiasaan kalau anda ada kawan-kawan tempat anak yang menyambung belajar dalam bidang perubatan, biasanya anda tahu satu budaya kat mana-mana sama je. Cuma saya nak cerita sebabnya dekat sekarang isu pegawai houseman ataupun houseman kontrak ni yang tidak dapat renew dia punya kontrak tu agak menekan ya, sebab saya memang bergrad dekat USM daripada bidang kesihatan. So ramai kawan-kawan saya yang terkesan dengan perkara tersebut. Berbalik pada isu tadi yang pasal houseman tu, kebiasaannya bila houseman ni dia orang sangat sentiasa dibuli lah, ayat mudah dia, sentiasa dibuli ataupun dilayan tidak elok oleh senior-senior mereka. Kenapa benda ni berlaku? Dia sentiasa keep rotating, sebabnya dia orang cakap ni adalah satu budaya yang dulu abang ataupun saya senior ni masa houseman macam itu je, kenapa aku boleh buat lepas sampai sekarang kau tak boleh buat? Yang tu kadang-kadang budaya macam itu yang tidak enak lah, ataupun budaya yang kadang-kadang memburuk-burukkan orang memburuk-burukkan kita di depan orang lain, ataupun cakap depan elok, cakap belakang tak elok. Kadang-kadang benda kan kita jadi stres, sebabnya aku rasa aku tak buat salah pun, aku cuba buat cara kita berjaya secara elok, tapi kadang benda tu orang, yalah manusia kan, kadang ada kaki kipas, ada yang memang ikut kepentingan diri sendiri, yang kita kadang tak faham kenapa aku sendiri terlibat dalam dia punya propaganda ataupun dia punya masalah. Tapi itulah kehidupan. So salah satu punca adalah sebabkan stres di tempat kerja. Yang keduanya adalah stres bagi bagi cikgu sekolah ataupun bagi anak-anak murid ataupun anak-anak kita di sekolah. Yang ini kalau contoh paling mudah adalah kita boleh lihat, especially time anak-anak kita ataupun anak murid kita tengah mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi peperiksaan besar lah, especially peperiksaan yang melibatkan bagi mereka yang menentukan masa depan mereka. Sebagai contoh mungkinlah dahulunya masa zaman saya UPSR, PMR, SPM sebagai contoh. Tapi kadang-kadang kalau kita ada certain family yang menekankan benda ni sampaikan menjadi satu kewajipan yang menyebabkan diorang kanak-kanak ini ataupun anak-anak ini tidak enjoy diorang punya kita panggil kehidupan semasa kanak-kanak atau remaja. So benda tu kadang-kadang menjadi menyebabkan mereka tertekan, takut-takut, anxiety dah memang berlaku kebiasaannya, dan menyebabkan diorang kemurungan dan akan bertindak untuk membunuh diri pula. So kita tak nak situasi ini berlaku. So bagi kita sekarang ni, kalau kita sebagai ibu bapa moden, harapnya janganlah kita menekankan ataupun kita cuba memberi tekanan kepada anak-anak kita, sebabnya kita pun pernah lalui situasi yang sama. Mungkin bagi saya lah, pandangan saya, walaupun usia saya ni tak belum panggil masih setahun jagung lah menjadi seorang bapa, mungkin belum cukup pengalaman dia, tapi bagi saya, pandangan saya, anak-anak sekarang dia punya dia punya ketahanan ataupun dia punya mental strength tak sama dengan anda dahulu, ataupun orang-orang yang yang pernah lebih makan garam lah maksud saya. Sebab dulu kalau kita tengok zaman-zaman dahulu, kalau kita diajar biasanya dengan cara disiplin lah. Okey, tapi anak-anak zaman dulu dengan cara begitu lepas, maksudnya dia orang boleh cope. Tapi anak-anak zaman sekarang ni agak payah, ataupun kadang-kadang benda tak boleh diterima oleh diri mereka kan. Yang salah satu punca dia kenapa kebiasaan ini sebabkan oleh ibu bapa sendiri yang kebiasaannya memanjakan ataupun yang sentiasa memenangkan anak mereka lah. Yang saya rasa kesian juga pada guru-guru zaman sekarang ni. Banyak stres bukan disebabkan nak mengajar anak murid tu, tapi disebabkan nak melayan kerana ibu bapa yang
anak nak kena cuit sikit tak boleh, nak kena buat itu sikit tak boleh, padahal salah anak sebenarnya, sebabnya disiplin anak tu yang tak berapa cantik. And yalah, kita faham lah kan. Sebab tu kita tengok pada kemampuan anak-anak kita lah. Okay, bagi golongan-golongan yang seusia dengan saya, yang masih ada, yang masih lagi setahun jagung menjadi seorang bapa ataupun ibu, so kita kena pandailah membawa atau mendidik anak-anak kita supaya mereka berkepribadian yang murni, yang mampu untuk menjadi satu tunjang pemangkin ataupun masyarakat yang boleh membangunkan Malaysia lah. Okey. Waalaikumsalam. So minta maaf saya tak boleh saya tak perasan komen sebabnya sistem Facebook sekarang ni pelik sikit. So saya tak kurang dia belum biasa lagi. So kalau 2-3 minggu ni 2-3 hari ni saya kurang, bila live kurang baca komen tu, faham lah ya. Sebab dia punya setting dah tak boleh nak pergi tempat lain. Terpaksa buka tempat lain. Okey. Memang tajuk yang kita berikan ataupun kita bawakan hari ni memang bersesuaian lah dengan situasi sekarang ni. Okey. So tadi saya bercerita tentang stres ataupun punca disebabkan oleh tadi tempat kerja, sekolah dari segi kanak-kanak ataupun guru-guru di sekolah. Seterusnya kadang-kadang disebabkan stres ataupun punca stres disebabkan oleh keretakan rumah tangga ataupun masalah peribadi lah. Ini pun kadang menjadi salah satu punca. Yang seterusnya yang ini adalah stres disebabkan situasi yang sekarang ni, iaitu financial stress. Yang ini yang sangat-sangat bertepatan dengan isu sekarang, yang kita pun susah nak sukar untuk bendung benda ini. Sebab selagi situasi sekarang ni masih masih berlarutan, masih tiada penghujung dia pasti, financial stress ni akan makin meningkat lah. Sebabnya memang benda ni berlaku lah. Terus terang saya sendiri pun mengalami dia. Biasalah kita bekerja dahulu, kerja bahagian sale. So kita punya gaji biasanya kita boleh bermain dengan gaji tu sendiri. So sekarang dengan situasi sekarang, so dia agak terhad. So tak dengan komitmen yang ada, so dia agak biasa akan rasa lah. Cuma kita kena pandai lah nak manage kita punya stres tu. Kadang-kadang ya sebagai lelaki benda tu ada tanggungjawab kita kan, dengan kita punya tanggungan, dengan kita punya dengan komitmen yang ada, dengan kita punya nafkah yang sepatutnya kita berikan. So memang kadang-kadang kalau kita tak channel ataupun kita tak cuba uruskan kita punya kerasahan ataupun stres yang ada tu, especially time macam ini, pasti anda akan rasa boleh menjadi anxiety. Sebab especially golongan lelaki lah, anda adalah ketua keluarga, so anda kena kuat untuk tidak kita panggil merisaukan lah anda punya family. Kita kena kental lah. Okay. Sebabnya benda ni kita pun sukar lah untuk kita panggil untuk mengukur ataupun kita nak kita nak bagi satu cara yang mudah untuk diorang untuk keluar daripada financial stress ni. Cuma dia cara paling cara yang saya boleh share ataupun anda boleh share adalah cubalah bermanja-manja ataupun mencubakan diri dalam bidang MSB ni. InsyaAllah anda tidak akan rasa rugi, anda tidak akan rasa tidak akan rasa apa nama satu ayat ni lupa, tak rasa rugi je lah. Anda tidak akan rasa rugi bila anda dah menceburi ataupun join MSP punya perniagaan. InsyaAllah dengan satu circle yang menarik, dengan platform yang betul kukuh, pasti anda berjaya untuk improve ataupun mengurangkan masalah financial stress tu sendiri. Seterusnya jangan menambah jangan menambah beban ataupun jangan menambah extra komitmen lah time PKP ni. Jangan ngada-ngada. Bagi mereka yang rasa dia punya financial sangat-sangat tight, janganlah kata kaki untuk pergi bershopping pula. Sebabnya sekarang bulan 7, nanti lagi beberapa hari 7 biasanya Shopee, Lazada, dia macam-macam lah dia buat dia punya promosi tu. Bagi yang saya tahu Mas Gavin tak ada masalah. Dia orang memang sentiasa berkepuk-kepuk masuk
So dia orang memang sentiasa ada masa untuk enjoy sales yang ada ni. Cuma kita kena tunjuk ataupun kita cuba bantulah kawan-kawan kita di luar sana, okey. So yang seterusnya, stres disebabkan uncertainty. Tak ada satu situasi yang kita panggil, tak ada jalan penyudah macam sekarang pandemik, ataupun sekarang contoh kita kerja. Aku ni kerja ni selamat tak selamat, ada tak esok aku kena buang, kejap lagi kena buang ke. Sebabnya kenapa kita tahu dengan contohlah isu pandemik sekarang ni, kita tak pasti sama ada tempat contohlah kawan-kawan kita tempat yang kerja stable tak dia orang punya syarikat, okey ke tak okey. Yang itu yang berlaku pada kawan-kawan ataupun yang family member yang terdekat. Memang kita nampak lah, especially kalau contoh macam sebelum ni, saya pun sendiri pernah rasa masa yang PKP yang pertama, saya adalah salah seorang yang pernah melalui ataupun pernah rasai kena retrenchment ataupun diberhentikan kerja disebabkan pandemik. Okey, memang rasa dia perit lah. Itu tak tipu. Memang rasa dia perit. Sebabnya yalah kita especially lelaki, kita fikir alamak macam mana aku nak buat ni, tak ada kerja, nak bagi anak makan minum macam mana, hutang je lagi. Tapi alhamdulillah nasib baik masa time pandemik yang pertama tu moratorium ada. Maksudnya still lagi untuk beban kereta tu saya dapat lepas lah kan, daripada nak bayar beratus-ratus dekat hampir RM1,000 tu dapat lah, fikir kurang kejap, ambil dalam hari tu masa 3 bulan ke 6 bulan, saya lupa dah. Cumanya by the time nak kena wajib bayar tu, alhamdulillah dapat kerja lah. Tapi agak lama jugalah saya tak ada kerja time tu, dalam lebih kurang 4 bulan jugalah, 4 bulan plus. Itu pun alhamdulillah nasib baik saya punya tempat kerja lama nak saya bekerja. Bos saya tu ambil saya bekerja. Mula sepatutnya dia nak ambil awal, tapi dia HR yang ada, dia cakap kalau nak masuk boleh saya gantilah tempat yang sepatutnya saya bagi ke offer orang lain ni dekat awak. Saya cakap dengan HR tu, saya tak nak macam itu, saya tak nak kacau rezeki orang. So cakap tak apa, nanti kalau next month ke bila-bila kalau ada kosong lagi, just call me je. InsyaAllah nanti saya akan reply. Alhamdulillah lepas masa tu, mula bulan 7 dia offer. Saya cakap saya tak nak kacau orang punya rezeki, sebabnya yang kebetulan yang tempat yang sepatutnya yang dia offer tu, yang dia nak ganti adalah kawan saya sendiri. Nasib baiklah saya tak berniat jahat, atau saya galak nanti kesan dia, tak tahu bagaimana. Dia pula yang mengalaminya. Pada sebabnya saya ada sedikit macam kabel lah, kabel lah network kan, sebabnya saya pernah kerja kat situ. So saya tak naklah kacau. Tapi alhamdulillah kawan saya tu memang sampai sekarang kerja kat situ, dah dapat berjaya pindah ke outlet kat Kedah lagi, tempat dia punya kampung sekali. So baguslah. And so bulan 8 situ baru saya bulan 9 baru saya masuk tempat kerja tu. So yang tu alhamdulillah, sebabnya kenapa saya menunjukkan satu disiplin yang okey lah. Sebab that's why bos saya sanggup ambil. Sebab tu dia sanggup lah time PKP tu, dia tengok kualiti kerja saya, that's why dia sanggup ambil lah. Cuma dia memang nak bagi tahu kat sini, uncertainty tu memang menjadi pemainkan peranan, especially time kalau contoh anda dibuang kerja dan anda memikir apa benda aku nak, macam mana aku nak Allah Akbar, nak meneruskan kehidupan. Benda ni macam sangat berlaku. So nak menjawab benda tu, especially contoh kerja lah kan, nak menjawab benda tu bila orang tu dah ada anxiety. Yang ni pengalaman saya sendiri, bukan dekat saya lah, tapi dekat orang yang terdekat dengan saya, sampai sekarang dia masih berlaku benda ni. Nak menjawabkan isu ataupun soalan yang dia bagi ni, sebabnya dia punca kenapa dia ada anxiety, sebabkan kerja. Sebab dipentingkan kerja lah maksudnya. So nak menjawab dia, cakap kenapa tak dapat kerja, kenapa kerja yang dia nak ni, kenapa dia tak dapat, kenapa orang lain dapat. Esoknya dia akan tanya lagi, dia tengok email ke apa, dia tengok. Kita faham benda tu sepatutnya, yalah, kalau kita tak ada anxiety, kita boleh go on, kita boleh let go. Tapi orang yang ada anxiety ni, dia memang akan sentiasa ulang benda yang trigger point dia tu. Cuma kita nak bawa keluar tu, dia kena kalau orang yang ada teknik dia, mungkinlah dia mudah untuk membantu. Tapi saya belum berjaya lagi lah. Doakan supaya berjaya lah membantu. Okay. Dan benda tu agak perit lah. Sebab bila kita nampak orang yang terdekat sendiri mengalaminya tu,
Yalah, that's why saya terpanggil untuk cerita benda lah ni semua. Bila kita tengok satu persatu, memang nampak lah, betul lah setiap apa benda yang dialami tu memang itulah tanda-tanda apa besar ataupun tanda-tanda yang berkaitan dengan anxiety tu. Sebab memang kita dah buat test, buat yang apa nama tu, test apa nama, satu ujian lah. Ujian boleh buat online je. Memang tunjuk dia punya severe lah. Belum masa kita nak jumpa apa nama pakar je lagi. InsyaAllah dalam masa terdekat ni mungkin lah saya pergi apa tu bawa. Okey, sebabnya kita perlukan benda-benda ni, sebab kalau benda ni terlalu berlarutan nanti berbahaya. Kita tak nak anxiety ni bermahajirlela, nanti kita tak boleh nak kontrol sendiri, dia jadi benda lain pula. Yang satu lagi, apa nama, anxiety ni boleh berlaku disebabkan side effect daripada kita punya penyakit yang kita alami. Contoh kencing manis, darah tinggi, kolesterol, gout ke apa, mungkin disebabkan rasa tak selamat ataupun rasa penat, disebabkan contoh akan naik turun hospital kan. Kadang-kadang ada orang jadi macam patah semangat, jadi macam depression pun boleh jadi juga. Tapi dia bergantung pada dia punya peringkat macam mana dia berlaku lah. So penyakit yang serius pun boleh menjadi salah satu punca sebab mengapa anda boleh ada masalah anxiety ataupun keresahan. So ini environment yang memang sekarang ni kita kena tengok, kita kena lihat. Kita kena cari ataupun kita kena bantu mereka. Okey, kita kat MSP ni selain daripada kita fokus semata-mata ataupun kita cuba untuk mengumpul segala hazanah kekayaan, kita cuba kumpul segala hazanah kekayaan akhirat juga bagi yang muslim ataupun yang bukan muslim, sama je. Kita cuba lakukan banyak kebaikan. InsyaAllah di samping kita melakukan kebaikan tu, pasti ada jalan nanti Allah bantu ataupun Tuhan akan bantu anda untuk mengembangkan anda punya bisnes. So that's why grab the chance untuk cuba berbakti. Okay, saya nak apa tu, nak menyeru, okay, nak menyeru kalian semua yang join saya punya live ni untuk ni lah, panggil apa, membantulah mereka, especially time sekarang ni diorang ada buat satu kempen kan, siapa yang kibarkan bendera putih, cuba kita bantu mereka. Okay, so berbalik pada tadi, itu tadi berkenaan dengan antara salah punca-punca bagaimana mereka boleh ada masalah keresahan. So sebelum kita tengok dia punya tanda-tanda, kita cuba belajar ataupun kita perlu tahu sebenarnya keresahan ni dia ada berapa jenis. Okay, so setakat yang saya ikut dalam buku apa mental health daripada apa nama Jabatan Psikiatrik Negara, dia ada 6 lah. Yang utamanya gangguan keresahan menyeluruh ataupun bahasa Inggerisnya generalized anxiety disorder. Okey, yang ini dikategorikan sebagai keresahan dan kebimbangan yang melampau, yang berlebihan tentang peristiwa harian tanpa ada sebab yang jelas untuk diorang nak risaukan, ataupun dan dia akan menyebabkan dia akan mengganggu diorang punya aktiviti harian lah. Macam saya cakap tadi lah. Okey, dia apa nama tu, fikirkan kenapa benda ni asyik berlaku, kenapa tak orang lain, kenapa dia tak layak. Contoh kalau cakap pasal berhenti kerja, ataupun contoh kalau orang tu dia apa nama dia apa tadi contohnya, saya tak pasti, tak apa, saya fokus satu contoh dulu. So gangguan yang seterusnya ataupun jenis anxiety yang seterusnya adalah gangguan panik. Yang ini panic disorder ni kebiasaannya berlaku kepada golongan yang berusia sikit lah. Okey, panic disorder ni biasanya yang berlaku pada golongan berusia, dia tak ada tunjuk, tak tulis umur berapa, tapi memang dia state kat sini biasanya berlaku pada mereka-mereka yang berusia. Okey, masa saya bekerja dulu, masa dekat company lama pun memang saya punya manager, mak dia memang ada panic disorder, memang perlu makan ubat. Dia cakap kalau mak dia nak naik, contoh naik bas, naik kereta, nak naik flight, especially naik flight lah, sangat-sangat takut. Memang kena makan ubat tidur kalau nak naik flight ke ataupun nak pergi perjalanan jauh. Kalau tak, dia memang tak boleh nak duduk diam ataupun tak boleh nak naik kenderaan tersebut. Sebabnya disebabkan keresahan itu sendiri. Sebabnya lah, bila duduk, contohlah orang yang kenapa ada panic attack ni, sebabnya dia duduk, contohlah dia duduk kat sini, tak jatuh ke kursi aku ni, lantai ni tak lubang ke, okey ke, dia macam itu. Dia tak boleh nak kawal tau. Sebabnya bila orang ada anxiety ataupun orang ada anxiety ni, benda tu bukan dibuat-buat. So kita sebagai orang yang terdekat ni, kita jangan anggap benda tu tak payahlah kau baju, jangan fikir. Benda tu bukan dia nak fikir.
Benda tu bermain dekat otak dia orang. Dia macam melekat, terbayang-bayang macam itu. Dia sukar untuk dia. Cuma kita kena, masa kita nak mendengar keluhan mereka atau perintihan mereka, kita cuba duduk ataupun cuba bayangkan kita yang ada kat situ. Macam mana kita nak atasi benda lah tu. So maksud tadi, gangguan panik ni dia merupakan satu serangan secara tiba-tiba yang boleh menyebabkan orang tu tiba-tiba sesak nafas, sakit dada, ataupun kadang-kadang rasa macam tercekik. Yang ini agak payah sikit lah. Kalau contoh kita pergi jumpa doktor, cakap, doktor saya sakit dada macam ni, bila kita buat ECG ke apa, tak, kadang dia boleh nampak, oh betul, orang ni memang ada masalah irregular heartbeat, ataupun maksudnya rhythm jantung tu tak berapa cantik. Kadang-kadang doktor akan classify benda tu sebagai mungkin sign or symptom sakit jantung, tapi benda tu sebenarnya kalau ikutkan dia punya dia ada gangguan panik. So dia sukar untuk kita nak rootkan benda lah tu, sebabnya benda tu berkait dengan penyakit-penyakit lain. So kita, that's why kita kena ni lah, sentiasa tengok diri kita sendiri. So yang seterusnya, kecelaruan obsesif kompulsif. Yang ini di mana kebimbangan yang tidak munasabah, yang tidak diingini, yang menyebabkan tingkah laku berulang dan pemikiran secara ritual, secara obsesif. Maksud dia mungkin dia awalnya dia ada gangguan keresahan yang menyeluruh secara biasa, tapi disebabkan mungkin ada satu peristiwa yang dia rasa tak dilupa, dia asyik ulang-ulang je peristiwa tu sendiri. Mungkin cakap, kenapa aku ditinggalkan oleh suami aku ke apa sebagai contoh, ataupun kenapa bini aku tinggal aku, kenapa dia bercurang dengan aku. Asyik diulang benda tu. Sebabnya dia tak boleh lupakan peristiwa tersebut. So kalau tengok, contoh paling mudah sekali yang saya rasa bertepatan dengan situasi sekarang adalah orang tu, contoh kan, sekarang kita kalau nak pergi mana-mana kena basuh tangan kan. So disebabkan kalau orang tu ada masalah kecelaruan obsesif yang terlalu kuat ni, dia setiap kali nak basuh tu, hampir setiap masa dia nak basuh tangan dia, takut ada kuman. Lepas satu saat basuh lagi. Sebab dia tak yakin dengan apa benda yang berlaku. Sebab dia ada kecelaruan dengan benda lah ni. Mungkin kadang-kadang ada kita dia mana ya? Sebab dia basically, sebabnya semua sebab dia terlalu berfikir lah. Yang seterusnya adalah gangguan stres pasca trauma. Yang ini maksudnya fobia lah. Okey. Dia ada dua jenis. Dia trauma ni disebabkan mungkin orang tu kehilangan orang yang dia sayang. Macam contoh sekarang tengah pandemik kan, mungkin disebabkan dia rasa dia yang salah, dia bawa virus tu balik rumah, menyebabkan salah seorang ahli keluarga dia meninggal dunia. So dia rasa macam trauma. Lepas ni aku nak balik rumah macam mana, kan nanti benda bersama berlaku lagi. So trauma ini yang sentiasa bermain di otak mereka, yang menyebabkan kadang anxiety tu berlaku. Dan yang seterusnya, gangguan keresahan sosial. Yang ini kebiasaannya bagi mereka yang selalu dibuli, yang tidak biasa ataupun tidak selesa berada di tempat yang yang sesak dengan manusia. So dia ada keresahan sosial lah. Dan seterusnya fobia. Fobia ni mungkin yang kita tak boleh nak ubah lah. Fobia tempat tinggi, fobia dengan serangga, fobia dengan mungkin dengan dengan orang yang bertopeng, clown ataupun clown tu, badut. So benda-benda ni, ini antara punca adalah 6 ataupun 6 jenis lah. 6 jenis keresahan ataupun apa kita panggil, kejap saya nak tengok sebab sambil saya baca saya tengok 7. Ada masalah lain minta maaf lah, saya tak perasan. Saya rasa disebabkan yang sekarang ni punya platform ataupun dia dah update, dia jadi line tu saya tu putus. Okey, sekejap saya baca sebelum saya cambung saya punya poin seterusnya. Sabar ya. Minta maaf semua kepada yang rasa ada masalah lain ni. Boleh share makanan yang perlu diambil untuk elakkan panic attack ataupun disorder yang ini. Okey, yang ini insyaAllah saya cuba. Sekejap lagi saya baca tengok apa lain. Okey, saya teruskan.
So ada satu tadi Kak Bani ada komen, antara salah, memang orang yang ada OCDC ni memang kebiasaannya boleh ataupun menjadi salah satu faktor atau punca mereka ada masalah kerasahan. Sebabnya kadang-kadang biasanya orang yang ada sifat yang apa sentiasa perfectionist ni, dia orang kadang dia selalu overthinking, cakap betul sangat sikit je dia dah macam gitu. So disebabkan dia dah jadi terbiasa trigger dengan benda-benda yang simple atau benda yang kecil, dia menyebabkan dia dah tak boleh tolerate dah. Ada satu masa nanti kan bila ada stress level yang melampau, dia mudah trigger ataupun mudah kena ada masalah kerasahan atau anxiety ni. Sekejap. So sekarang saya nak share berkenaan dengan simptom ataupun apa tanda-tanda yang kita boleh lihat bagi mereka ataupun sahabat-sahabat kita yang di luar sana yang mengalami masalah anxiety ni. Apa tanda-tanda dia yang kita boleh tengok lah. Yang ini benda mudah. Orang tu rasa nervous, rasa tak duduk diam. Kalau ni kejap ke sana, kejap ke sini, itu kita tengok lah. Dia nervous ataupun dia rasa tidak senang duduk, tak tentu pasal. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, yang ini disebabkan mungkin dia dah dia selalu fikir benda yang bukan-bukan. Dia senang rasa tak rasa selamat. Nak keluar ni, jat kaki lawan ni, selamat ke aku ni? Yang ini okey tak okey ni, ada bahaya tak? Tidak. Itu antara dia lah. Yang satu lagi mungkin disebabkan terlalu berfikir benda yang tak sepatutnya berlaku ataupun dah ada masalah panic disorder. So mereka kebiasaannya dia punya heart rate tu akan jadi lebih tinggi lah sebab dah stres kan. So bila stres, biasanya dia punya breathing ataupun pernafasan ni pun akan jadi macam semput ataupun berat lah dia punya ni. Sebabnya selalu pernafasan dia dah sempit. Okey. So yang seterusnya, salah satu contoh dia ataupun salah satu lagi tanda-tanda yang ada, dia senang berpeluh. Sebabnya dia badan dia cuak. Yang yalah kadang-kadang contoh kita nak prepare presentation tiba-tiba cuak kan, biru tangan sejuk je, dia rasa peluh dia. Itu standard. Tapi kalau tak dapat kontrol, sweating dengan trembling tu yang akan berlaku dalam secara jangka masa panjang ataupun in long term lah. Okay, tu yang kita tak nak. And nanti kadang-kadang bila tak dikawal sebaik mungkin, orang tu akan rasa jadi lesu, letih, dia tak boleh nak fokus nak buat kerja. Okay, and kadang-kadang orang tu memang ini biasa. Yang ini tak boleh tidur tu pasti. Okey, lepas tu nanti dia ada masalah penghadaman yang kadang-kadang dia makan sikit salah, makan banyak pun salah, sebab tak kenalah kita panggil. Dan seterusnya dia tak mampu nak avoid ataupun dia tak mampu nak elakkan untuk berfikir pada benda yang trigger dia punya anxiety tu. Ataupun mengingat peristiwa yang kita panggil peristiwa pahit tu. Dia tak boleh nak cuba elakkan daripada berfikir benda tu. Yang ini antara simptom atau tanda-tanda mereka tu ada masalah anxiety lah. Okay, so kalau anda rasa anda ada kawan-kawan atau sahabat yang ada tanda-tanda ini, cubalah kita bantu mereka. Okay, so yang itu adalah dia punya tanda-tanda. Dan bagaimana kita ni sebagai orang yang berada di dalam masyarakat, macam manalah kita nak nak bantu mereka. Cara dia ada dua je. Yang pertama, kita kena jadi macam kemurungan juga. Kita kena jadi pendengar yang baik. Okay, jadi pendengar yang baik. Dan seterusnya, yang keduanya, kita kena ajar dia orang teknik pernafasan yang betul. Tak payah yang complicated. Suruh dia bernafas secara perlahan-lahan, secara teratur. InsyaAllah dia akan membantu dia. Bila kita mengamalkan breathing yang elok ataupun kita buat senam yoga ke apa, dia akan memberi ketenangan kepada diri kita lah. Sebabnya tadi macam kita tengok, antara tanda-tanda ataupun simptom orang tu mengalami keresahan adalah dia punya blood pressure tu akan meningkat. Maksudnya dia punya salur darah tu akan jadi sempit. So menyebabkan dia punya pernafasan jadi heavy, berat. So macam mana kita nak bantu mereka selain daripada dua ni? Basically kita berbalik kepada apa yang contoh kita di MSB. Okey, macam mana kita boleh bantu daripada segi MSB? Yang pertama dia, kalau kita lihat, kita tahu, okey, yang kalau kita tahu dekat MSB, kita boleh gunakanlah produk-produk weekend tu yang pertama. Okey, sebabnya produk-produk weekend ni insya-Allah ada negative ion,
dengan kita ada mampu untuk regulate ataupun untuk cantikkan kita punya potensi bioelektrik yang berfungsi ataupun yang berperanan untuk tak apa, uh, apa nama, memang saya tak pasti kenapa line ni agak teruk. Tak ada masalah. Kalau nak keluar dulu tak apa, tak ada masalah. Selamat petang. Okey. So berkenaan tadi macam berbalik pada kita punya bagaimana atau macam mana kita nak atasi ataupun kita nak bantu daripada segi penggunaan punya produk. Yang pertama produk weekend tu lah. Okey. Ion negatif boleh membantu kita untuk menenangkan diri kita. Okey. InsyaAllah. Sebab utama kenapa orang sekarang ni senang trigger dengan anxiety ataupun sentiasa tidak boleh nak control dia punya anxiety level adalah kerana dia orang tak boleh nak keluar untuk express ataupun nak keluarkan ataupun nak channel out dia punya keresahan tu. Sebab kalau sebelum ni mungkin dia boleh keluar, pergilah berjalan, cuti ke, pergilah buat aktiviti yang dia suka, pergi shopping ke apa. Tapi sekarang tak boleh. So that's why dia orang tak boleh nak absorb ataupun nak tarik negative ion tu. So dengan menggunakan kita punya produk MSB, InsyaAllah kita dapat membantu mereka sekurang-kurangnya, tak banyak, sikit pun tak apa, untuk membekalkan negatif ion pada diri mereka. So bila dapat negatif ion yang secukupnya, pasti dia orang dapat strengthenkan ataupun regulate fungsi badan mereka supaya badan mereka tu dalam keadaan yang lebih bersedia untuk melawan ataupun untuk mengatasi masalah keresahan itu sendiri. Okey. So betul Kak Bani. Memang orang tu akan ada bila ini feedback ataupun pengalaman daripada orang yang ada orang yang mengalami masalah mental issue. Okey, ini memang isu ini memang testimoni betul lah. Okey, sebab masa saya buat coaching nak turunkan berat badan, memang ada orang yang ada masalah mental issue. Dia cakap memang ada masalah GERD ni, indigestion, intolerance, segala-galanya ada. Yang kadang-kadang kalau kita pergi jumpa doktor cakap, oh yang ini kita panggil just GERD biasa je, so just kontrol makan okey dah. Tapi kalau kita fokus pada jaga makan dia, tapi punca ataupun root problem tu adalah disebabkan keresahan ataupun anxiety, kita tak jaga, benda tu takkan jadi. Penatlah kita jaga makan macam mana pun, dia tak boleh jadi. Sebabnya kita tak pancung ataupun kita tak musnahkan root problem dia. So selain daripada kita menggunakan kita punya kita punya weekendnya produk, kita boleh juga bantu dengan kita punya gambar kifir. Tapi yang ini ada tapi sikit. Sebabnya orang yang ada masalah anxiety dengan kemurungan, biasanya kita tak galakkan sangat ambil kafein. Sebabnya takut dia lagi susah nak tidur, takut dia lagi jadi agresif. Cuma dia bergantunglah kepada situasi mereka, ataupun lagi bagus ikut nasihat doktor lah. Sebabnya kalau kita berbalik pada kita punya gambar kifir, insyaAllah kita kalau dah biasa gunakan daripada awal tanpa ada anxiety ni, mungkin dia dapat bantu melambatkan lah. Kalau dah ada ni, kalau anxiety ni teruk-teruk, memang tak digalakkan sangatlah untuk minum terlalu banyak. Takutnya nanti kan dia punya anxiety level tu lagi jadi lebih berbahaya. Okay, so yang ini sebagai prevention step lah. Okay, prevention step untuk mereka yang tak ada masalah anxiety, yang jarang-jarang minum gabah kefir, kita cubalah minum sekurang-kurangnya 1 hari 1 cawan. Sebabnya kita punya gabah kefir ada tongkat ali, kita ada ginseng yang ada fungsi adaptogen. Adaptogen tu yang bantu ataupun yang berguna, yang sangat-sangat membantu untuk kontrol ataupun untuk meningkatkan potensi badan kita ni untuk mengawal stres. Okay, so adaptogen ni sangat-sangat penting dalam diri kita. Kalau kita tak mampu untuk cari tak mampu untuk amalkan suplemen-suplemen yang mahal, kita punya gabah kefir sekurang-kurangnya ada sikit lah. Okay, kita boleh amalkan. Cuma kalau untuk yang dah anxiety ataupun panik, ada depression tu, kita kena kawal-kawal lah. Jangan kita togok pula suruh makan 3-4 cawan, habis dia tak boleh tidur, lagi teruk nanti kan habis halusinasi, jadi depression teruk pula, jadi sebaliknya. So guna yang ni sebagai prevention lah. Okay, dan kalau contoh itu antara cara kita nak bantu mereka, selain daripada kita cuba
bantu daripada segi counselling, breeding. Yang paling mudah sekali pakai produk Viken lah, insyaAllah selamat. Sebabnya produk Viken sangat-sangat membantu daripada segi membekalkan apa nama tu, negatif ion yang sangat-sangat mereka perlukan di luar sana. Sebab itu yang kurang sebenarnya. Sebab kalau kita tengok kenapa orang dahulunya dia, walaupun dia orang memang seorang yang sangat-sangat perfectionist, tapi kenapa sebelum ni dia orang boleh atasi atau mengkawal dia orang punya masalah keresahan ni, tapi sekarang tak boleh. Sebabnya kenapa? Sebab condition sekarang yang terkepung ataupun terkurung ni, yang menyebabkan mereka tidak boleh keluar, yang menyebabkan mereka tidak boleh tidak boleh express dia orang punya masalah. Okey. Mana-mana itu betul. Satu lagi memang kita tapi susah juga sebenarnya untuk kita divert ataupun kita cuba mengisi masa lapang, especially untuk orang yang ada anxiety ni. Sebab dia orang, once dia orang dah mula start fikir ataupun sentiasa berfikiran pada isu yang trigger dia orang punya anxiety tu, potensi untuk dia orang lupakan tu agak payah. Rasanya nak kena temankan 24 jam rasanya baru mungkinlah kita boleh. Sebab memang dia orang tak ada memang hampir setiap masa, lagi-lagi kalau time dia orang bersendirian, memang dia orang akan berfikir benda lah tu. Itu saya punya pandangan, apa yang saya nampak lah. Sebab itu yang berlaku pada orang yang terdekat. So memang agak payah untuk dia orang keluar daripada kepompong ataupun daripada untuk menjauhkan diri daripada memikir benda lah tu. Tapi sebaiknya memang kita cubalah bawa diri mereka untuk lakukan aktiviti yang lebih bermanfaat, macam beriadah, bersukan, ataupun tak kisahlah kalau dia punya attention tu daripada fikir dia punya problem. Okay. So basically untuk untuk tajuk anxiety ni memang itulah dia punya antara trigger point ataupun antara punca simptom dia tadi dan jenis-jenis yang ada. Okey, harapnya tadi lupa Kak Bani ada tanya berkenaan dengan makanan makanan sebab nak cakap makanan yang boleh membantu secara suplemen ni, kena cari makanan atau benda-benda yang boleh bagi pada fungsi adaptogen lah. Okey. Sebab macam contoh macam ni, ginseng, macam tongkat ali, yang itu ada fungsi adaptogen. Cuma dia benda ini kadang-kadang kita suka nak cari atau susah nak dapat. Biasanya akan mudah nak dapat daripada suplemen base lah. Itu antara benda yang mudah. Atau lagi, kita kena amalkan pemakanan yang seimbang, terutamanya makanan-makanan yang tinggi dengan vitamin B. Sebabnya vitamin B ni, kalau kita tidak makan dengan cukup, kita punya potensi ataupun keupayaan badan untuk tolerate dengan stres ataupun untuk tidak jadi gemuruh tu jadi lebih macam, kalau kita dapat makan yang dengan hidangan yang betul lah, so dia punya level untuk gemuruh ataupun rasa macam takut-takut tu dia kurang. Tapi kalau disebabkan kita tak cukup ambil vitamin B, dia akan benda sebaliknya berlaku. Sebabnya kenapa? Hilang. Minta maaf, tak tahulah kenapa line kat sini teruk sangat. Minta maaf semua. Sarankan bagi mereka yang ada masalah anxiety ni, yang pertamanya, tak kisahlah apa-apa benda yang boleh menenangkan diri mereka, ambil je. Atau mencari je makanan comfort food mereka. Cuma dia kalau contoh comfort food mereka tu terlalu manis sangat, suruh dia mereka kawal lah. Takutnya nanti akan jadi penyakit lain pula. And kalau contoh daripada segi in term of nutritionnya, just makan makanan yang balance meal. Makanan-makanan yang secara yang disarankan oleh nutrisi yang ada pada makanan tersebut, dia akan membantu diri kita lah, ataupun untuk suplemen diri kita supaya badan kita akan berfungsi dengan baik. Dia tak ada yang to be specific lah, especially untuk anxiety ni semua. Kalau contoh benda lain, mungkin kita boleh benda-benda yang relate dengan untuk balance hormone macam omega 3, yang itu boleh lah secara tidak langsung. Okay. Ya betul, lain betul-betul. Saya tak tahu, saya nampak kat sini saya punya line kejap masuk, kejap tak masuk. Padahal kat sini kami 2 orang aja. Okay. So
saya minta saya minta maaf disebabkan masalah lain di sini. Tak tahulah kenapa apa yang berlakunya. Line ni dia putus-putus berat sangat agaknya Facebook ni. So bagi saya itu saja. Sampai di sini saja saya punya perkongsian berkenaan dengan anxiety ni. Sebab cubalah tengok kat TikTok tu, memang sangat ramai, sangat banyak sebenarnya orang bercerita atau berkongsi pengalaman mereka. Ada yang pergi baru tadi saya cek, saya tengoklah, saya saja tengok dia pergi, dia cerita dia punya simptom, apa simptom yang ada tadi macam saya cakap, dia sampaikan ambil ubat doktor. Itu berlaku kat Kelantan lah, sebab saya nampak itu USM, bangunan USM Kelantan tu saya kenal, saya tahulah dekat USM Kebangkitan Kelantan. So apa-apa pun harapnya kita mampulah untuk okay. So apa-apa pun terima kasih kepada anda semua. Saya minta maaf dari ujung rambut daripada ujung rambut sampai ujung kaki disebabkan line saya yang tidak stabil. Okay, minta maaf sangat-sangat. Saya pun tak pasti kenapa. Daripada hari tu lagi, yang live sebelum ni pun saya nampak benda sama berlaku. Saya rasa disebabkan Facebook punya setting dia agak berat kot. Saya rasa yang itulah, saya tak pasti. Dan segala benda yang baik tu harapnya kita boleh gunakan sebaik mungkin, semua atas izin Allah SWT, kerana memberi ruang dan peluang untuk saya share pada petang ini. Dan kalau benda yang kurang baik ataupun kurang jelas atau kurang tepat point yang saya berikan tu, saya minta maaf, ampun dan maaf, sebab mungkin itu atas kesalahan saya sendirilah. So harapnya semua bermanfaat untuk kita gunakan. Jumpa lagi pada siri yang akan datang. Bagi siapa-siapa yang teringin untuk join masterclass produk pada hari esok, pada tengah hari, boleh lagi beri nama, ada sikit lagi beberapa ruangan kosong yang saya boleh slatekan. Okay, so siapa-siapa yang beri nak boleh terus direct message saya lepas ni. Okay, apa pun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.